Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung pengajian kita. Ada tabel Nahu Al-Fatih. Kita belajar bab Nahu. Dan kemudian InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita, sambung yang semalam. Dan InsyaAllah kalau setiap hari kita akan diiringi dengan tasrif lah. Okey, jadi bila kita tengok kat sini pada level yang keempat baiklah, kita pada level yang keempat ni, hari ni kita akan belajar bab baru. Ini adalah bab isim isyarah. Semua isyarat lah, ini, itu kan? Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita, kita akan membaca sedikit doa lah daripada Ustaz Omar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dzakkirna mimma nasina ya Allah. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa la taj'alna minal ulama'il fasikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bika nasta'in ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi insyaAllah kita akan mulakan pelajaran kita pada bab yang baru untuk hari ni. Baiklah. Okey. Jadi kita buka buku Nahu. Baiklah. Bab hari ni adalah bab isim isyarah pada muka surat yang ke-92. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni dekat rumah, boleh check lah pada buku tabel Nahu Al-Fatih, muka surat 92 ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab isim isyarah ni muka surat 92. Baiklah. Jadi permulaan dia akan kasih kita contoh dulu. Huraian dia ada kat bawah. Dia apa ni, dah ubah sikit lah. Kalau level yang rendah biasanya dia akan hurai dulu baru kasih contoh. Tapi kalau yang dah level tinggi ni, ada setengah pelajaran dia bagi contoh dulu, lepas tu baru dia hurai. Baiklah, jadi isim isyarah ni dia adalah kata tunjuk lah, perkataan-perkataan untuk bagi isyarat. Okey. Jadi dia ada 3 bahagian: qarib, mutawassit dengan ba'id. Jadi qarib ni maknanya dekat, ini pertengahan, jauh. Maknanya dia akan bagi tahu perkataan-perkataan isyarat dalam bahasa Arab yang sesuai lah. Macam yang qarib sesuainya pakai kalimah apa. Yang mutawassit ni macam kita isyarat, macam qarib maknanya kita isyaratkan benda tu macam benda tu dekat lah.
Kalau ba'id benda tu jauh. Kalau mutawasit ni pertengahan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini dia ada dua, dia ada mufrad dengan musanna tasniah Jadi ni kasih contoh untuk muzakkar. Jadi kalau muzakkar dia ada kasih kalimat-kalimat isyarah yang untuk sebagai muzakkar lah. Ada jamak, musanna dengan mufrad. Kalau benda tu satu kita pakailah yang ni. Pertama kita kena tengok dulu dia jenis dia apa? Muannas ke muzakkar? Okey, kalau kita dah pergi ke muzakkar, kita kena tengok pula bilangan dia macam mana. Satu benda ke, dua ke ataupun banyak tiga ke atas. Dan bila kita dah cari dan kita kena tengok benda tu antara macam jarak dia dekat ke, pertengahan ke jauh. Kaedah dia lah. Jadi barulah kita tengok yang mana barulah boleh guna. Contoh macam za dengan haza ni untuk mufrad, untuk muzakkar mufrad, untuk yang dekat. Lepas tu zakar ni untuk yang pertengahan. Lepas tu ba'id ni jauh, untuk zalika, untuk mufrad muzakkar lah. Lepas tu kalau zani bila nak masuk tasniah, zani dengan hazani. Lepas tu zaini dengan hazaini. Lepas tu zanika dengan zainika ni untuk pertengahan, untuk mutawasit. Lepas tu zanika dan juga zayinnika untuk ba'id ataupun jauh lah. Ini apabila musanna. Dan untuk jamak ni macam banyak kalau untuk lelaki kita pakai ulai ataupun haulai. Atau untuk qarib, kalau untuk mutawasit kita pakailah ulaika. Dan untuk ba'id kita pakai ulalika. Ini untuk semua untuk senarai mufrad macam saya cakap, tengok jenis apa, lepas jenis tengok bilangan. Lepas bilangan tengok dekat, jauh ataupun pertengahan. Kita tengok satu contoh. Za rajulun salihun. Ini lelaki yang soleh. Ataupun lelaki ini soleh. Macam tu. Ataupun ni zaka talibun jadidun. Di situ ada pelajar yang baru. Ataupun ini zalika talibun jadidun. Itu pelajar baru. Lepas tu kita tengok. Ini walaupun kurang faham memang sebab dia tak bagi takrif lagi, kita hanya dahulukan contoh dulu. Lepas tu kita tengok untuk muannas pula. Macam saya cakap, tengok jenis. Kalau jenis dia muannas, tengok bilangan pula. Mufrad ke, musanna ke, jamak. Kalau mufrad, kita kena tengok pula qarib ke, mutawasit ke ataupun ba'id lah. Jadi kalau untuk muannas mufrad ni ada banyak sikit. Ada zihi, hazihi, tihi dan juga zi. Banyak lah. Lepas tu kalau untuk mutawasit, pakai tika. Untuk ba'id kita pakai tilka. Ini untuk mufrad muannas. Kalau mufrad musanna, ini apabila qarib, tani, hatani, taini dengan hataini. Lepas tu kalau mutawasit, tanika, tainika. Kalau untuk ba'id, tanika dan juga tayinnika. Lepas tu jamak muannas pula, pakai ulai dengan haulai. Ulaika, ni ulalika. Maknanya dia lebih kurang. Dia sama macam ni lah untuk muzakkar mufrad. Jadi ini semua jenis-jenis isim isyarah. Tapi ada lagi satu. Apa yang dia nak bagi tahu kat sini? Mukhtassatun bil makani. Maknanya dia apa? Yang dikhususkan untuk tempat sahaja. Maknanya ada isim isyarah tu macam benda je, kita nak tunjuk benda ke ataupun orang ke kan. Tapi yang ini isim isyarah ni dia hanya dihaskan untuk tempat. Kalau untuk qarib kita pakai huna, contohnya apa? Huna sauqun, huna maktabatun. Ataupun kalau mutawasit untuk yang pertengahan, cakaplah hunaka masjidun. Di situ ada masjid. Ataupun hunalika mat'amun. Di situ ada dapur ataupun tempat makan. Ini ada 3 jenis lah untuk yang dihaskan dengan tempat ya. Lepas tu okey, lepas tu kita tengok barulah dia menerangkan sikit lah. Okey.
Isim isyarah yang selalu digunakan ditambah dengan lam dan kaf khitab. Maknanya lam dengan kaf khitab ni maknanya dia apa? Jadi kaf khitab ni maknanya dia apa ni lah? Kaf yang digunakan untuk mukhatab. Macam kan kalau kita belajar isim domir semalam kan ada yang contohnya macam darabaka ataupun darabakuma. Jadi ada kaf yang jadi maf'ulun bi kan. Jadi itulah dipanggil sebagai kaf khitab ataupun kaf mukhatab. Mukhatab sebab apa? Bila masuk domir anta jadi darabaka kan. Anta tu kan adalah mukhatab kira orang yang kedua. Sebab itulah dikata isim isyarah ni selalu digunakan dengan ditambahkan alif dan kaf khitab. Kaf khitab ni maknanya kaf mukhatab lah. Zadika, zadikum, tilka, tilkuma, tilkum. Contoh dia. Lepas tu isim isyarah, dia bagi tahu kat sini isim isyarah kedudukannya boleh rafa', nasab ataupun jar. Tapi dia tidak mengalami perubahan dalamnya. Kerana termasuk isim yang mabni. Maknanya isim isyarah ni boleh dia jadi maf'ulun bi, dia jadi mubtada'. Tapi kenapa dia tak berubah? Tapi dia tak berubah sebab dia adalah termasuk dengan isim-isim yang mabni. Isim isyarah ni tak berubah. Lepas tu jika dia bagi tahu kat sini, jika musyar ilaih, yakni kalimat yang diisyarahi, maknanya macam contoh saya cakap hazihil kitab, kitab ini. Jadi sesuatu yang diisyaratkan tu apa? Adalah kitab. Jadi kitab tu lah yang kita panggil musyar ilaih. Jadi kita kena tengok, okey, apa dia nak bagi tahu dekat kitab ni? Kalau musyar ilaih dia ada alif lam, contoh hazal kitabu, contoh ada alif lam kan, maka kedudukannya kebanyakan sebagai badal dari isim isyarahnya. Maknanya nak bagi tahu kebanyakan al-kitab tu dia akan jadi badal. Apa makna badal? Okey, kita tengok contoh. Dhahikat hazihil bintu al-barihah. Okey. Kalau kita tahu badal ni adalah salah satu daripada tabi' dan mansub, yang mana dia akan mengikuti kata sebelum dia. Jadi kita tengok. Patut, okey. Kan saya cakap isim isyarah ni dia boleh jadi apa-apa. Boleh jadi maf'ul, mubtada' boleh kan. Okey, jadi kita tengok. Dhahikat telah menangis, telah ketawa. Telah ketawa. Siapa yang telah ketawa? Hazihi ni dia boleh jadi fa'il. Sebab apa? Sebab dia adalah isim isyarah dan untuk muannas. Ini kan saya cakap kalau ada fa'il madi yang campur dengan ta ta'nis, maknanya dia nak bagi tahu yang fa'il dia perempuan. Hazihi ni untuk muannas kan, untuk muannas mufrad. Jadi patutnya dia boleh je jadi fa'il, tapi kenapa al-bintu ni dia boleh jadi rafa' lagi? Dan kenapa tak jadi mansub ke sebagai maf'ulun bi kan? Sebab apa? Al-bintu ni dia akan jadi badal kepada hazihi. Maknanya dua i'rabnya adalah sama. Dia ikut. Hazihi ni dia rafa', tapi dia rafa' tak nampak sebab dia isim mabni, memang tak boleh berubah jadi hazihu, tak boleh. Jadi patutnya ini pun dah lepas jadi fa'il. Tapi kebanyakannya dia nak bagi tahu kalau dia punya musyar ilaih, yang perkataan yang diisyarahkan tu adalah al-bintu ni, anak perempuan ni. Tengok dia ada alif lam. Jadi maknanya dia akan menjadi badal kepada isim isyarah. Maknanya kita tengok dulu isim isyarah i'rab macam mana. Contoh dia akan jadi maf'ul. Kita letaklah al-binta. Contohnya macam darabtu hazihil binta. Saya telah memukul budak perempuan ini, anak perempuan ini. Contoh. Jadi hazihil binta jadilah maf'ulun bih. Sebab apa? Dia jadi badal kepada hazihi. Itu kalau ada alif lam lah musyar ilaih. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak jadikan dia maf'ulun bih pun boleh. Tapi kita kena tengok i'rab hazihi ni dulu. Kalau musyar ilaih dia ada alif lam, barulah boleh ikut kepada hazihi ya. Hazihi ni i'rab dia macam mana? Dia punya i'rab rafa' ke, maf'ul ke? Lepas tu kat sini ada latihan.
Okey, kat sini dah ada latihan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab latihan ni. Dan untuk dekat sini ada latihan. Dan ini adalah dia nak bagi tahu soalan lah. Ini adalah soalan dia. Dia kata cari isim isyarahnya. Jadi kita tengok nombor yang pertama lah contoh. Okey. Contoh yang pertama, hadza qalamun qadimun. Okey. Jadi hadza dekat sini dia sebagai apa? Okey. Hadza. Jadi kita kena tengok hadza ni dia adalah apa? Isim ke fi'il ke huruf? Jadi hadza ni isim sebab dia apa? Isim isyarah. Jadi dia adalah isim. Jadi isim yang berada di awal ayat dia sebagai mubtada'. Jadi tempat dia adalah dekat sini sebagai apa? Mubtada'. Okey, dia mubtada' marfu' tapi dia mabni, so tak nampak marfu' dia. Lepas tu qalamun ni dia akan jadi khabar. Qalamun. Ini adalah ataupun ini adalah pen. Qadimun jadi apa? Dia jadi sifat ataupun naik kepada qalamun. Ini adalah pen yang lama. Jadi boleh ikut. Qalamun ni dia jadi fa'il, minta maaf dia jadi khabar. Qadimun ni dia jadi na'at, jadi dia ikut kepada i'rab qalamun. Jadi mubtada' dengan khabar jadilah jumlah ismiyah. Okey. InsyaAllah jadi itu saja pembahasan daripada saya untuk isim isyarah. Saya akan pulangkan kepada Ustaz Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi marilah pagi ini kita sama-sama belajar ilmu nahwu dalam kitab Tabel Nahwu Al-Fatihah. Dan hari ini kita belajar isim mubni dan dia adalah isim isyarah. Isim isyarah ni adalah isim mubni daripada kalangan-kalangan yang isim yang dimabni. Dia tidak berubah isim mubni maknanya tidak berubah. Walaupun dekat mana pun kita tak boleh kata dia ni nasab ataupun jar ataupun rufu' sebab dia mubni. Dia tak akan ubah. Jadi sekarang isim isyarah pasti ada musyar ilaih, ada musyar ilaih. Yani ada tunjuk pasti ada yang tiba tunjuk kan? Itu panggil musyar ilaih, musyarun ilaih. Dan kita datanglah kepada papan tulis kita dan saya nak tulis sedikit daripada contoh-contohnya. InsyaAllah tuan-tuan boleh sama-sama dan tulis. Kita ambil pen buku kita, tulis sama-sama ya. Kita boleh ambil contoh-contoh yang lain lagi. Tak semestinya ambil contoh yang saya bagi contoh. Isim isyarah ini dia adalah ada tiga bahagian. Dia petunjuk makna qarib ataupun ba'id dan juga makna mutawassit. Mutawassit tu tak jauh dan juga tak dekat tak jauh dan juga tak dekat. Contoh qarib. Qarib ni hadza. Asalnya kita biasa kita sebut hadza, betul kan? Ni kita tuliskan dulu ya, qarib qaribun. Qaribun tu dekat. Qaribun tu dekat. Biasa kita sebut hadza kan? Hadza qalamun jadidun. Qalamun jadidun. Okey. Sekarang kita tengok isim isyarah. Ini adalah isim isyarah. Ini panggil isim isyarah. Isim isyarah. Dan ada isim isyarah pastinya kita perlu musyar ilaih. Musyar ilaih yang dipetunjuk. Kita kan isim isyarah tu petunjuk. Kita perlu yang dipetunjuk, benda yang kita petunjuk itu.
Itu panggil musyar ilaih. Dan saya nak terangkan sedikit, asalnya asal isim isyarah hanya za saja. Za. Hanya ini saja, za. Mananya ini. Kenapa masuk ha ini bukan asal isyarat. Isyarah ini dia hanya tambah, dan ini panggil ha tanbih. Ha tanbih. Al-ha'u litanbih. Tanbih. Ini dia tanbih. Tahu tuan-tuan tanbih itu mana perhatian. Contoh kita nak tunjukkan seseorang. Hada maknanya tengoklah dia. Tengoklah ni. Macam itulah. Za ni maknanya ni saja. Tak ada cukup kekuatan ataupun tak ada cukup perhatian. Sebab itu Arab masukkan ha ini untuk litanbih. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menggeraskan dan menguatkan apa yang kita nak sebutkan. Hada ini. Jadi nak bagi orang dengar itu pandang kita dan tengok apa yang kita tunjuk itu. Itu ha litanbih ya, litanbih untuk perhatian. Hada itu mufrad, mufrad. Kita tengoklah, kalau kita nak petunjuk satu, kita kena guna guna haza itu untuk mufrad, mufrad tu satu ya, mufrad satu. Qalamun sebelum dia jadi musyar ilaih, kita kena tahu dia ada jadi apa dulu. Sebelum dia jadi musyarun ilaih, dia jadi apa ya? Kita tengok qalamun, dia akan jadi apa tuan-tuan? Qalamun dia akan jadi mausuf. Mausuf ya. Dan jadi itu nih sifat bagi mausuf, sifat. Sifat dengan mausuf nih baru dua-dua nih jadi musyar ilaih. Musyarun ilaih. Musyarun ilaih mana apa tuan-tuan? Musyarun ilaih jadi isim yang ditunjukkan kepadanya. Isim yang ditunjukkan. Kita nak tunjukkan kepada pen kan? Tunjuk. Hada maknanya ini saja. Apa yang kita nak tunjukkan? Pen. Hada qalamun. Tengok saya nak tunjukkan pen ni. Dan pen ni panggil musyarun ilaih. Itu dia. Ini untuk qarib. Dan untuk mufrad. Untuk mufrad mudzakkar. Tengok. Musyarun ilaih itu muzakkar muannas. Siapa tahu? Qalamun muzakkar ke muannas? Siapa jawab? Bismillah. Muzakkar kan? Tak tengok, tak ada alamat muannas, tak ada ta marbuthah. Dan kita nak bagi tahu lagi. Ini mufrad muzakkar dan kita ambil contoh tasniyah ataupun panggil musanna. Musanna. Musanna ini dua tasniyah. Kita asalnya musanna zani. Untuk muzakkar ya, zani. Tapi kita tambah ha untuk perhatian. Jadi dalam kitab ada letak zani dengan zani. Azani. Ini dua. Hazani, qalamani. Kita bolehlah tulis qalamani sama seperti misalnya juga kan. Qalamani jadi dani. Jadi dani. Ini hadani isim isyarat. Isim isyarat. Qalamani mausuf seperti atas, qalamun mausuf. Jadi itu sifat. Dan sini qalamani mausuf jadi dani sifat juga. Dan kedua-duanya adalah musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Musyarun ilaih ya. Musyarun ilaih. Itu bagi laki ya, bagi untuk guna laki. Dan dua-dua. Contoh hadani, kita guna hadani pasti yang ditunjukkan yang musyar ilaih ini kena tasniyah juga sama-sama, kena mutabaqah. Arab panggil mutabaqah sama-sama. Isim isyarat tasniyah, musyar ilaih pun kena tasniyah juga, Ini untuk isyarah untuk lelaki ya. Hadani. Jadi kalau
mufrad muannas pula. Mufrad muannas kita padamkan dulu. Mufrad muannas dan qarib. Mufrad muannas. Asal kalimah dia zihi. Asal kalimah dia zihi ya. Zihi. Sedikit. Zihi. Tetapi kita nak bagi perhatian kuat lagi, tambah ha tanbih. Hadihi. Hadihi. Jadi ini untuk mufrad muannas, untuk mufrad muannas. Dan kita kalau mufrad muannas kita ada isim isyarah nih, tengok isim panggil isim isyarah. Isim isyarah mufrad muannas, kita perlu musyar ilai pun mufrad muannas juga tuan-tuan. Jadi kita ambil misal apa? Contoh kita nak tunjuk apa dan kita nak gunakan itu, kalau yang kita petunjuk itu di perempuan, kita kena gunakan isim isyarah perempuan juga. Dan kita sekarang kita letak contoh, kita ambil contoh isim isyarah mufrad muannas hadhihi. Kita siapa boleh bagi misal? Bagi satu misal untuk musyar ilai mufrad muannas punya. Hadhihi mirwahatun. Mirwahatun. Mirwahatun tu muannas kan? Mirwahatun. Hadhihi mirwahatun. Mirwahatun kita tengok mana muannas, mana alamat muannas. Huzaifah, alamat muannas mana? Ta marbutah ni kan? Ta marbutah ni alamat muannas ni. Ta marbutah alamat muannas. Jadi ini adalah musyarun ilai. Karena sama-sama ayat tuan-tuan. Hadihi dia mufrad dan guna untuk perempuan, dan kita perlu juga musyarun ilai, dia adalah mufrad sama-sama. Hadihi mufrad, mirwahatun mufrad, dan juga dia tu adalah perempuan, alamat perempuan dia ta marbutah ya. Dan dalam keadaan tasniyah macam mana? Tani itu tani. Asalnya tani. Lepas itu kita tambah ha untuk tambihnya. Ni bukan, kalau orang tanya ha itu asal isim isyarah tak? Kita jawab bukan asal isim isyarah. Bahkan ha itu ditanbih. Arab panggil ditanbih untuk perhatian. Hatani. Hatani. Ya. Tani ya, tulis baris ini ya. Tani, hatani. Kebanyakan kita guna hatani lah. Tani kita kurang guna sebab apa? Sebab kita cakap kita perlu orang perhatian kepada kita. Ya. Tani kalau guna tani pun tak masalah. Tak salah. Guna hatani pun tak salah. Tapi kebanyakan orang guna akan guna hatani ataupun hadihi ya. Ada tambahan. Sebab apa? Sebab kita perlu orang perhatian kepada kita. Kita cakap bukan nak orang yang bagi lepas-lepas macam tu saja. Kita nak cakap nak bagi orang dengar dan tengok kepada kita ya. Sebab itu banyakkan saya cakapnya, banyakkan hanya guna hatani, banyak ada ha, ada tambah ha untuk perhatian ya. Hatani. Lepas itu hatani tasniyah untuk muannas kita kena carikan musyar ilai tasniyah muannas juga, tasniyah muannas juga, ataupun contoh tahatani, talibatani, talibatani. Tengok talibatani. Tengok talibatani. Lepas tu kalau kita nak cukup juga musyar ilai talibatani cukup. Tapi kalau kita nak tambahkan sifat dua orang pelajar perempuan itu macam mana? Kita tambahkan pelajar perempuan yang lama ataupun yang baru. Ya, boleh ikut kita tambah aja. Contoh kita nak jadi bagi sifatkan jadi datani. Jadi datani dua orang pelajar yang baru, dua orang pelajar perempuan yang baru jadi datani. Sekarang hatani. Kalau kita nak guna tani pun boleh, guna hatani pun boleh. Dan hatani adalah isim apa tuan-tuan? Perempuan? Isim isyarah. Isim isyarah. Talibatani sebelum dia jadi musyar ilai, dia jadi apa dulu? Sebelum dia jadi musyar ilai. Bukan ya?
Bukan mubtada. Sebab ni nakirah. Mubtada tu makrifah. Mubtada kenapa makrifah? Talibatani dia jadi sifat dulu ya. Jadi mausuf. Bukan sifat. Sifat akan jadi belakang. Jadi tatani. Buat kotak lah cantik. Jadi tatani akan jadi sifatnya. Barulah kita kumpul balik mausuf dengan sifat adalah isim musyar ilai. Musyarun musyarun ilai. Ini tuan-tuan. Ini tarkibnya ya. Ini. Hatani talibatani jadi tatani. Dan juga kalau guna contoh macam hata ini ada baca dengan ya, nampaknya macam nasab ataupun jar, keadaan nasab, keadaan jar. Tapi tidak tuan-tuan, dia adalah isim yang mubni di asal-asalnya dah macam tu dah. Kita tak boleh cakap ni baca dengan ya ataupun dibaca dengan alif keadaan rufu'. Tak. Dia baca rufu', nampak rufu' dia macam dengan alif, nasab dia ya, jar dia dengan ya juga, tetapi bukan dia mu'rab, bahkan dia tetap mubni. Dia tetap mubni. Contoh inna. Inna ni amalnya macam mana tuan-tuan? Amalnya menasabkan isim, merufukkan khabar, ya. Contoh inna hadaini. Hadaini talibani. Talibani, tengok hadaini. Hadaini. Nampaknya dia macam nasabkan dengan ja ni, tapi tak. Tapi bukannya, sebab dia ni adalah isim isyarah ni memang isim di mubni. Walaupun dibaca dengan hadaini pun sama, macam dia tetap jadi mubni ya. Dan hadaini dia adalah isim isyarah. Ada orang tegur, jangan padam. Orang belum ambil dulu tak padam. Oh ya, boleh insyaAllah. Isim isyarah dan talibani jadi musyarun ilai. Musyarun ilai. Minta maaf ya tuan-tuan perempuan yang tak sempat tulis saya padam. Sebab saya perlu tulis saya tulis bagian lain, saya terus padam. Minta maaf banyak ya. Okey, jadi saya akan takkan padam lagi, insyaallah. Apa yang sudah tulis lama saya akan padam balik. Saya akan tulis sebelah. Okey, dan inna hadaini baca macam ni, macam nasab, tapi kita tak cakap dia mu'rab ya. Dia tetap jadi mubni, Limadha? Li'annahu aslul wada'. Aslul wada', Arab panggil aslul wada' ni daripada asal jadi dia sudah jadi hukum mubni dah. Dia tak kan jadi mu'rab ya. Itu panggil. Limadha yakunu mu'rab? Limadha yakunu mubni? Ada soalan. Lepas tu jawapannya li'annahu aslul wada'. Li'annahu aslul wada'. Karenanya dia asal jadi dia tu adalah mubni dah. Bukan mu'rab ya. Kita sudah belajar mufrad, tasniyah. Sekarang jamak. Jamak perempuan dengan lelaki sama. Jamak perempuan, lelaki sama-sama ya. Ulaika, ulai. Perempuan lelaki sama guna. Ulai. Ulai. Tengok ulai. Ataupun ni asalnya ulai. Kita tambah juga ada jenis haulai, dalam ayat Quran pun sebut haulai banyak juga ya. Haulai ya. Contoh haulai speed. Ulai dengan haulai. Ulai. Haulai. Soalan siapa mungkin tanya kah? Okey. Haulai. Haulai ini seperti tadi ya, saya sudah banyak ulang-ulangkan. Haulai ini adalah hal tanbih ya. Untuk tanbih. Ni perempuan lelaki sama-sama guna ulai. Jadi haulail muslimuna, yusalluna fil masjid. Contoh muslimuna yu'minuna billah. Okey, yu'minuna billah.
yu'minuna billah. Haula'i isim isyarah, isim isyarah. Isim isyarah. Muslimuna, muslimuna sekarang dengan muslimuna musyar ilai, muslimuna sebelumnya jadi akan jadi muslimuna yu'minuna billah, muslimuna yu'minuna billah ya. Dan ini panggil musyar ilai ya, musyarun ilai. Muslimuna bariha tak barisa, muslimuna yu'minuna billahi. Kenapa baca billahi tuan-tuan? Sebab ba hurujat, lafaz Allah jadi majrud. Jadi baca majrud. Syed nampak di sini, nampak tak? Nampak ya? Alhamdulillah nampak. Jadi tetapi kita tengok balik yang mutawasid. Yang mutawasid ni adalah isim yang mutawasid, contoh zaka, zanika ya. Zaka, zanika, mutawasid. Kita sudah belajar qarib. Macam mana? Ini boleh pada mana tuan-tuan? Sudah tulis lama sikit dah. Sebab saya tulis terlalu besar sangat, jadi banyak tak cukup ya. Okey. Mutawasidnya contoh zaka. Zaka mutawasid ya. Sahih, zaka mutawasid untuk lelaki, zaka. Dan juga isim-isim yang diguna yang paling gerap ni isim yang tambah lam dengan tambah kaf kitab. Kaf kitab, zaka, zanika, zalika, zalikum. Tilka, tilkuma, tilkum. Tilka, tilkuma, tilkum. Itu isim-isim yang paling gerap banyak gunalah isim isyaratnya. Ada soalan? Tak ada. Ini zalika untuk mutawasid, mutawasitun. Mutawasitun pertengahan. Contoh kita tunjuk nih, kita nampak tapi tangan kita tak sampai. Tangan kita tak sampai itu panggil mutawasid lah. Mutawasid zanika. Jadi zanika ya. Itu untuk isim yang pertengahan. Gunanya ni tak jauh sangat dan juga tak dekat sangat. Kalau kita cakap contoh pain ada dekat tangan kita, kita guna qarib. Kita guna qarib ataupun di depan-depan pandangan kita, di depan-depan mata kita ni kita guna qarib. Contoh sini. Hadhihi saburatun papan tulis. Hada qalamun kita guna qarib. Tetapi kalau mutawasid tak jauh sangat pun tak dekat sangat, kita guna lah mutawasid. Contoh zaka ni tengok zaka jidarun, tengok jidarun. Tahu tuan-tuan jidarun mana apa? Zaka jidarun. Apa mana zaka jidarun? Itu terjemah itulah, itu dia tak jauh lah sangat. Tapi tak dekat juga. Ya, itu adalah dinding, jidarun ya. Dinding. Dinding rumah kita lah. Betul lah dindingnya? Okey. Jadi zaka ni adalah isim isyarah. Ya, mufrad. Untuk muzakkar itu. Muzakkar jelah. Untuk muzakkar ya, saya sudah cakap ni mufrad, dan untuk muzakkar kita tengok, kita ni nak biasakan tahu kalau kita baca kitab ataupun baca apa-apa saja, kita nak tahu zakah ni muzakkar ke perempuan, kita tengok musyar ilai dia. Tengok musyar ilai dia tengok muzakkar ke muannas. Jidarun muzakkar ke muannas? Muzakkar. Tak ada alamat muannas kan? Tak ada contoh, tak ada tamar putah. Dan juga tak ada alif maksurah ataupun alif mamdudah. Jadi dia tu adalah isim muzakkar dan mufrad. Isim mufrad tanwin. Kalau tasniyah ada tanwin tak? Tak ada tasniyah. Kalau tasniyah ada apa tuan-tuan? Tasniyah ada alif nun. Jadi sekarang kita tulis jidarun tu tanwin dan dia tunjuk mana mana mufrad, mana satu ya.
Itulah mufrad. Ya. Boleh ya? Boleh paham tuan-tuan? Sekarang kita bolehlah tunjuk isim yang muannas. Contoh muannas mufrad muannas tu tika. Tika. Mufrad muannas. Jadi sekarang kita ni sudah ada mufrad muzakkar. Kita ambil satu contoh lagi. Muannas tika. Tika. Kita kalau guna mufrad muannas, ini untuk mutawassit kan, kita siapa tolong carikan satu musyar ilai isim muannas, musyarun ilai isim muannas. Siapa boleh bagi mana? Belajar Arab kena tahu banyak mana-mana. Kalau belajar bahasa Arab, siapa tahu mana apa? Qurrasatun. Boleh kan? Qurrasatun. Ataupun apa lagi? Haudah. Haudatun kolam. Banyak mana di dalam rumah kita ataupun dalam bilik tidur, dalam bilik ruang tetamu, semua banyak mana ya. Contoh kizanatun. Kizanatun tengok tilka kizanatun. Kizanatun aja. Kizanatun. Ini untuk mufrad ya. Ini untuk mufrad. Mufrad mufrad dan kizanatun. Tengok dia mufrad juga. Dia mufrad juga. Kalau di tasniyah akan baca kizanatani ataupun kizanataini kalau keadaan dia nasab. Ya, jadi dia mufrad juga kizanatun. Dan ini adalah isim isyarah. Banyak kita tulis, kita ulang-ulang tulis supaya tak lupa terus. Isim isyarah. Kizanatun panggil musyarun ilai. Wajib ada ya. Ada isim isyarah, wajib ada musyar ilai. Tidak sah kalau ada isim isyarah tapi tidak ada musyar ilai. Tidak ada musyar ilai. Jadi mutawassit. Kita tengoklah misal-misal yang lain-lain lagi ya. Misal yang lain lagi. Kita tengok isim isyarah yang bait punya. Contoh macam zalika. Zalika untuk mufrad muzakkar. Untuk mufrad muzakkar mufrad. Tulis dulu mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar misal dia macam mana? Zalika. Ni yang paling banyak guna ni. Zalika dia ada tambah lam dengan tambah kaf kitab. Kaf kamu ya. Zalika. Zalika ada dalam Quran pun ada. Awal-awal surah sudah ada dah. Surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Ni mananya zalikal kitab ni jauh, mana jauh, tapi kitab Quran ni tak jauh daripada kita, tapi Allah SWT nak bayankan sifat agungnya, jadi mulianya. Zalikal kitab. Zalika ustadun. Ustadun qadimun. Ustadun qadimun. Zalika. Musyarun ilai maknanya yang isim yang dipetunjuk, Kita tengok isim isyarah yang isim yang petunjuk, betul tak? Hadza tu ni. Tapi apa yang kita tunjuk itu panggil musyar ilai. Apa yang kita tunjuk kepada dia itu dia adalah panggil musyar ilai. Musyar ilai ini isim yang dipetunjuk ya. Boleh faham, boleh jelas isim musyarun ilai. Musyarun ilai itu isim yang dipetunjuk. Kita tengok misal balik, saya ulang kali lagi. Hadza qalamun. Tengok. Hadza ni ini kita tunjukkan qalamun ini panggil musyar ilai. Maknanya isim yang ditunjuk. Qalam pen ini yang ditunjuk ni panggil musyarun ilai. Hadza talibun. Ini seorang pelajar. Seorang pelajar itu panggil musyarun ilai. Seorang pelajar itu ditunjuk ya. Boleh ya? Dzalika isim isyarah. Isim isyarah. Untuk bait saya letak ni untuk kita faham Untuk bait. Untuk bait tu jauh. Bahasa Arab panggil bait tu jauh.
Mutawasit tu sederhana, tak jauh, tak dekat. Qarib tu dekat, baid tu jauh, baid tu jauh. Ustazun dia jadi mausul dulu. Lepas tu qadimun sifat. Jadi kedua-duanya sekarang jadi musyarun ilaih. Musyarun ilaih ni memang perlu. Dia tak ada isim isyarah tapi tak ada isim musyar ilaih, dia tak sah ya. Kena ada isim isyarah dan musyar ilaih. Musyar ilaih isim yang tunjuk. Dzalika ustazun qadimun, ustazun qadimun. Itu ustaz. Kita nak bagi tahu kawan-kawan kita kan, kawan kita baru datang belajar, dia tak kenal ustaz tu lagi. Kita bagi kenal. Dzalika ustazun qadimun. Ustaz itulah. Ustaz tu nampak dari jauh-jauh datang tu. Ustaz tu lama, ustaz lama sini ya. Jadi dzalika ni untuk tunjuk isim isyarah dan tunjuk jauh. Okey. Sekadar ni saja isim isyarah, harap tuan-tuan dan sama-sama tuan-tuan dan puan kita boleh faham. Dan kalau kita nak faham kuat lagi, kita boleh ulang-ulang siri-siri kami yang sebelum ni ya. Kami ulang kali ni, ulang yang kali yang kedua ya. Kita boleh buka balik Facebook kita dengan YouTube kita, Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Kita boleh tengok balik, rujuk balik. InsyaAllah mungkin ada ketambahan di kali pertama itu. Dan terus kita mengajar pelajar satu lagi tajuk ya. Baiklah, insyaAllah kita tengok pelajaran baru. Baiklah. Dan ini adalah bab isim mausul. Okey, jadi isim mausul ni takrif dia adalah apa? Isim mausul ni dia isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu. Macam dia menunjukkan pada suatu benda ni dengan perantara silah. Dengan apa ni, di antara dia dengan benda tu dengan silah lah. Maknanya nanti kita tengok macam mana. Kita akan tengok contoh insya-Allah lagi jelas. Okey. Dengan perantara silah. Makna silah ni apa? Penjelas mausul. Okey. Lepas tu dia ada bagi tahu dia ni boleh berupa jumlah ismiah, jar majrur ataupun zaraf. Silah ni dia boleh berupa macam itulah. Lepas tu isim mausul ni di samping dia mempunyai silah, ia juga mempunyai aid. Aid ni apa? Maknanya dekat dalam silah tu akan ada satu domer. Jadi domer tu dia akan kembali kepada isim mausul. Contoh dia apa? Okey. Ma ni adalah isim mausul. Okey. Hal sami'ta. Okey, ma adalah isim mausul. Okey. Dia nak menunjukkan pasal satu benda ni, ma ni, dan ada silah dekat situ. Silah ni apa? Dia yang menjelaskan pasal ma ni. Okey. Adakah kamu mendengar? Hal sami'ta. Adakah kamu mendengar? Dengar apa? Ma. Apa ni? Apa sebenarnya? Apa yang aku katakannya. Okey. Jadi qultuhu, hu tu adalah domer kembali kepada isim mausul ma ni. Lepas tu untuk aid tidak mesti ada. Contoh dia apa? A'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau yang aid ni biasa ada domer, tapi kalau yang ni dia tak ada domer. Okey, lepas tu ada kadang-kadang ada aid, ada yang tak ada aid. Okey. Lepas tu jenis-jenis isim mausul ni pula dia ada banyak, ada jenis lah. Contohnya apa? Ada khas. Ada yang dihaskan untuk muzakkar dan muannas. Okey. Lepas tu dia pun ada juga yang jenis mufrad, musanna dengan jamak. Okey. Kalau contohlah kita tengok jenis dulu. Okey, kalau ini kan muzakkar kan. Muzakkar
Kita tengoklah kalau muzakkar mufrad yang macam ni, yang ke bawah ni, okey, ni muzakkar mufrad. Kalau dah start sini muzakkar tasniah. Kalau dekat bawah sekali ni adalah jamak untuk muzakkar. Kalau yang muannas ni perempuan, ini untuk mufrad. Lepas yang ni untuk tasniah dan yang ni untuk jamak, ramailah. Okey. Contoh kita tengok ya. Baka. Baka ni maknanya menangis. Okey, baka alladhi mata ibnu. Isim mausul ni dia macam isim isyarah juga, boleh jadi fa'il, boleh jadi mubtada, semua boleh. Contohnya apa? Baka telah menangis. Siapa yang telah menangis? Alladhi, orang yang. Orang yang apa? Kita nak tahu apa orang yang macam mana tu. Yang apa? Yang telah mati. Siapa yang telah mati? Anaknya. Jadi, okey, kita tengok. Ini adalah silah. Silah ni yang menerangkan mausul. Orang yang apa? Ini yang menerangkan mata ibnuhu ni. Jadi dia akan ada domir kat situ. Okey, ni kalau kat sini mana domir? Kita nampak ada domir dekat ibnuhu. Jadi hu ni domir dia kembali kepada allazi. Orang yang mati. Anaknya. Anaknya siapa? Anaknya orang yang itulah allazi. Jadi kat sini dia jadi fa'il. Ataupun kalau kita nak ringkaskan, okey, ni isim mausul, ini silah. Mausul dengan silah akan jadi fa'il kepada baka. Ni dia punya silah ni bentuk jumlah fi'liyah lah. Dan ini adalah lafaz khusus dia. Kalau jamak, muzakkar macam mana. Lepas tu kita tengok untuk muannas pula. Ini untuk muannas mufrad. Allati, ini untuk muannas tasniah. Allati dengan allataini. Dan ini untuk muannas yang bila jamak lah. Allawati, allati dan juga allai. Contohnya macam mana? Okey. Dhahikat, telah menangis. Siapa yang telah menangis? Allati. Orang yang, perempuan yang apa? Amamal baiti, yang berada di depan rumah. Amamal baiti ni zaraf mazruf lah. Ini zaraf, ni mazruf. Amamal baiti jadi silah kepada allati ni. Jadi mausul dengan silah jadi fa'il kepada dhahikat. Cuma yang pentingnya kita tahu kalimat lah. Bila kalau lelaki nak gunakan macam mana, perempuan nak guna macam mana. Okey, dia ada al-khas dengan mushtarik. Lepas tu, okey, dia ada bagi tahu kat sini. Dia ada bagi tahu ma. Ma ni untuk apa? Dia dihaskan. Dia ada khas tapi untuk sesuatu yang tak berakal. Li ghairil aqili ghaliban. Kebanyakannya kita gunakan ma ni untuk sesuatu yang tak berakal lah. Contohnya apa? Istami' ma aqulu laka. Dengarkanlah dengan teliti. Dengarkan akan apa? Apa yang aku cakap kepada kamu. Ma ni. Lepas tu kalau ma ni biasanya untuk berakal. Contohnya apa? Ataupun akrim man yazurunaka. Akrim man yazurunaka. Muliakanlah siapa yang ziarah kamu. Jadi man ni inilah silah. Jadi kalau kita dapat mausul mesti cari silah. Okey. Dekat sini ada domir huwa dekat fa'il kan, jadi fa'il. Domir huwa tu kembali kepada man. Lepas tu kalau ayu ni apa pula? Ayu ni untuk lil aqili wa ghairihi. Ayu ni dia umum. Mana-mana boleh. Contohnya apa? Qabil ayyan ahbabtahu. Ahbabtahu. Hu ni adalah domir kembali kepada ayyan. Ni semua adalah jenis-jenis isim mausul lah. Nanti insya-Allah petang ni kita akan ulang sikit lah pasal isim mausul macam biasa. Cuma yang penting isim mausul ni perlu cari silah dan perlu cari a'id. Tapi silah tu memang wajib ada, cuma a'id je. A'id ni dia tak selalu ada lah. Lepas tu kat sini ada penerangan je lah. Pada muka surat yang ke-95 pula, kalau kita tengok muka surat 95 ada latihan. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan boleh buat, dan kalau yang tak faham makna boleh cek dekat bawah ni. Bawah ni apa ada kuasa kata lah. Okey. Jadi insyaAllah itu saja untuk daripada kami. Dan insyaAllah saya akan serahkan kepada Ustaz Farid lah untuk menyambung kepada kelas tasrif kita. InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pada muka surat yang ke-69 semalam Kita ada bincangkan 69 fi'il naqis, fa'ala yaf'ulu. Dah selesai dah semalam. Fi'il mahmus pun sudah selesai seperti mana yang diberitahu semalam. Cuma fi'il mahmus ini kita akan masuk lebih detail lagi pada hari ini insya-Allah. Tuan-tuan kita lihat kita ulang sikitlah semalamnya fi'il mahmus. Akala ya'kulu aklan wa ma'kalan fahuwa akilun wa zaka ma'kulun. Kul la ta'kul aghliqil bab. Ma'kalun mi'kalun. Okey Fi'il amarnya ada yang membuang hamzah seperti lafaz khuz, kul, dan ada juga yang meletakkan hamzah seperti umul. Jadi fi'il amar untuk fi'il mahmus sulasi mujarrad 3 huruf kadang-kadang dibuangkan hamzah. Contoh akhaza ya'khuzu, ukhuz. Akala ya'kulu, ukul, tapi dibuangkan semuanya. Sa'ala yas'alu, sal, is'al, sal. Semua boleh dibuangkan hamzah. Kadang-kadang tak dibuangkan hamzah. Nyanyi dulu untuk kita menghilangkan kebosanan kita pada pagi yang mulia ni insya-Allah. Fal yatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-70. Baiklah, kita buka pada muka surat yang ke-70. Ini adalah bab fa'ala yaf'ulu juga, tapi ini adalah untuk bina mahmud. Okey. Akhaza ya'khuzu akhzan wa ma'khazan fahuwa akhizun wa zaka ma'khuzun. Khuz la ta'khuz ma'khazun mi'khazun. Khuz la ta'khuz ma'khazun mi'khazun. Akala ya'kulu aklan wa ma'kalan fahuwa akilun wa zaka ma'kulun. Kulla ta'kul ma'kalun mi'kalun. Kulla ta'kul ma'kalun mi'kalun. Amara ya'muru amran wa ma'maran fahuwa amirun wa zaka ma'murun. Mur la ta'mur ma'marun mi'marun. Mur la ta'mur ma'marun mi'marun. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa zaka ma'mulun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun. Athara ya'thuru asran wa ma'tharan fahuwa athirun wa zaka ma'thurun. Sur la ta'sur ma'sarun ma'sarun. Sur la ta'sur ma'sarun ma'sarun. Abara ya'buru abran wa ma'baran fahuwa abirun wa zaka ma'burun. Bur la ta'bur ma'barun ma'barun. Bur la ta'bur ma'barun ma'barun. Adama ya'dumu adman wa ma'daman fahuwa adimun wa zaka ma'dumun. Dum la ta'dum ma'damun ma'damun. Dum la ta'dum ma'damun ma'damun. Atara ya'turu atran wa ma'taran fahuwa atirun wa zaka ma'turun. Tur la ta'tur ma'tarun ma'tarun. Tur la ta'tur ma'tarun ma'tarun.
أجر يأجر أجرا ومأجرا فهو أجر وذاك مأجور جر لا تأجر مأجر مأجر جر لا تأجر مأجر مأجر. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekali lagi latihan yang kita bincangkan semalam, ta'khudhul bintu kurata, iaitu ta'khudhu adalah fi'il mudhari'. La tadhhab ila ma'kalil kalbi, jangan kamu pergi ke tempat makan anjing. Ma'kal adalah zarf, isi ismu zarf. Kemudian nombor 3, mur auladak bis salah, suruhlah anak kamu menunaikan solat. Mur fi'lul amr, ijtahid fi tahsil ma'mulik. Ma'mulik adalah ismul maf'ul daripada amala ya'mulu. Atharut talamidhu ustadahum, memuliakan. Athara at-talamidhu ustadahum. Athara fi'lul madhi. Abru aqrabin mu'limun. Abru adalah ismul masdar daripada abara ya'buru, makna menyengat. Audim hadha ta'am, audim makna bubuhlah rempah makanan ini. Fi'lul amar, apa fi'il amar dia? Udum. Udum. Adama ya'dumu, adman wa ma'daman, fahuwa adimun wadhaka wadhaka ma'mudun. Wadhaka ma'dumun, wadhaka ma'dumun. Udum la tadum, udum. Okey, fi'lul amar, udum. Mistarati ma'turatun, pembari aku adalah ma'turah, iaitu dipanggil dia sebagai ismul maf'ul, iaitu bengkok. Al-ajir as-sakhi, ajir, iaitu kita panggil ismul fa'il, pemberi upah yang pemurah, itu mahbubun, disukai. Terus kita berpindah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih lagi fi'il sulasi 3 huruf, tetapi fi'il ini adalah atas wazan fa'ala yaf'ilu, dan fi'il ini adalah fi'il sahih yang tidak mempunyai huruf illat. Dipersilakan tuan-tuan, puan-puan mendengar dendangan yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar kita. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-72, buku Tasrif dan Ilah Al-Fatih, bab fa'ala yaf'ilu bina as-sahih. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa zaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun. Hazafa yahzifu hazfan wa mahzafan fahuwa hazifun wa zaka mahzufun. Ihzif la tahzif mahzifun mahzifun. Ihzif la tahzif mahzifun mahzifun. Harasa yahrisu hirsan wa mahrasan fahuwa harisun wa zaka mahrusun. Ihris la tahris mahrisun mahrisun. Ihris la tahris mahrisun mahrisun. Hafara yahfiru hafran wa mahfaran fahuwa hafirun wa zaka mahfurun. Ihfir la tahfir mahfirun mihfarun. Ihfir la tahfir mahfirun mihfarun. Hamala yahmilu hamlan wa mahmalan fahuwa hamilun wa zaka mahmulun.
احمل لا تحمل محمل محمل احمل لا تحمل محمل محمل رجع يرجع رجوعا ومرجعا فهو راجع وذاك مرجع ارجع لا ترجع مرجع مرجع ارجع لا ترجع مرجع مرجع صبر يصبر صبرا ومصبرا فهو صابر وذاك مصبر اصبر لا تصبر مصبر مصبر اصبر لا تصبر مصبر مصبر غسل يغسل غسلا ومغسلا فهو غاسل وذاك مغسول اغسل لا تغسل مغسل مغسل اغسل لا تغسل مغسل مغسل غفر يغفر غفرانا ومغفرة فهو غفير وذاك مغفور اغفر لا تغفر مغفر مغفر اغفر لا تغفر مغفر مغفر قدر يقدر قدرة ومقدرة فهو قادر وذاك مقدور اقدر لا تقدر مقدر مقدر اقدر لا تقدر مقدر مقدر. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu julusan. Masdar untuk fi'il sulasi mujarrad tidak disentralisekan, tidak diseragamkan. Kerana itu diletakkan masdarnya daripada kolom yang pertama sehinggalah yang bawah sekali. Kerana tidak ada satu noktah yang diseragamkan kata ismul masdar daripada fi'il hasaba yahsibu. Fa'ala yaf'ilu. Hazafa yahzifu hazfan wa mahzafan fahuwa hazifun wa zaka mahzufun. Ihzif la tahzif, mahzifun mahzifun. Kita tengok latihan tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam pun kita dah bincang ni Tapi tak apa, lagi banyak, lagi bagus. Ijlisu majlisal ulama. Ijlisu fi'il amar, duduklah, majlis tempat duduk ulama, iaitu ismul makan. Ataupun zaraf, duduklah di ketika masa ulama duduk. Isim zaman. Qalamuka mahzufun fil birkah, pena kamu dilemparkan, dibaling di dalam kolam. Hirsuka ala dunya yuhinuka, mahzufun ismul maf'ul, hirsuka, ya, keinginan yang kuat kamu ke atas dunia akan menghinakan kamu. Nombor 4, yahfiru, hirsuka ismul masdar daripada harasa yahrisu, harasa yahrisu. Nombor 4, yahfiru al-fallahu al-bi'ra fil mazra'ati, hafara yahfiru la fi'l al-mudhari'. Yang kelima, la tahmiru sijara ila hujrati, janganlah kamu bawa rokok ke bilikku. La tahmil fi'l nahyi, ila Allahi marji'ukum. Kita dah bincang semalam sama ada dia boleh isim zaman ataupun dia ismul masdar. As-sabru miftahun najahi fid dunya wal akhirah. As-sabru adalah ismul masdar. Nombor 8, ighsil yadaka qabla al-akli, iaitu makanlah oleh kamu, basuhlah oleh kamu kedua tangan kamu sebelum makan. Ighsil fi'lul amr. Nombor 9, Allahu ghafiru dzambi. Ghafir adalah ismul maf'ul. La aqdiru ala hifdzil Quran illa bi'aunillahi azza wa jalla. Aku tidak mampu untuk menghafal Al-Quran melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La aqdiru fi'l nahi, qadara yaqdiru bermakna mentakdir. Qadara yaqdiru maknanya mampu. Istita'ah. InsyaAllah hari ini kita lihat fi'il mudha'af atau wazan fa'ala yaf'ilu. Dengarkan dulu dendangan daripada pelajar-pelajar kita. Falyatafaddalu ma'jurin.
InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-73, bab fa'ala yaf'ilu juga untuk bina mudha'af. Farra yafirru farran wa ma farran fahuwa farrun wa zaka mafrurun firra la tafirra ma firrun mi farrun firra la tafirra ma firrun mi farrun tamma yatimu tamaman wa ma tamman fahuwa tammun wa zaka matmumun timma la tatimma ma timmun ma timmun timma la tatimma ma timmun ma timmun Habba yahibbu hubban wa mahabbatan fahuwa habibun wa zaka mahbubun hibbalata hibba mahibun mahibun hibbalata hibba mahibun mahibun Haqqa yahiqqu haqqan wa mahaqqan fahuwa haqiqun wa zaka mahququn hiqqalata hiqqa mahiqqun mahiqqun hiqqalata hiqqa mahiqqun mahiqqun حل يحل حلا ومحلا فهو حلل وزك محلول إلا لتهل ماهل ماهل إلا لتهل ماهل ماهلون رقى يرق رقة ومرقا فهو رقيق وزك مرقوق رقالة رقا مارق مارقون رقالة رقا مارق مارقون زل يزل زلة ومزلا فهو زل وزك مزلول زلالة زل ما زل ما زلون زلالة زل ما زل ما زلون شها يشح شوحا ومشهان فهو شهيه وزك مشحوه شهالة شها ماشيه ماشيه شهالة شها ماشيه ماشيهون صها يصه صحة ومصهان فهو صحيح وذاك مسحوه سحالة سها ماسه ماسه سحالة سها ماسه ماسهون ضل يدل ضلالا ومضلا فهو ضليل وذاك مدلول دلالة دل ما دل ما دلون دلالة دل ما دلون ما دلون كلا يكل كلولا ومكلا فهو كل وذاك مكلول كلالة كلا ما كل ما كلون كلالة كلا ما كل ما كلون Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi'il mudha'af kita akan bincangkan pada hari ini pada muka surat 73. Mudha'af ni makna fi'il yang bersabdu ya. Contoh farra yafiru farran wa mafaran fahuwa farrun wa zaka mafrurun firalata firamu mafirun mafirun firalata firami mafirun mifarun mifarun. Kita lihat makna dulu ya. Farra yafiru fafiru ilallah. Surah Az-Zariyat. Fafiru, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah, segeralah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Farra maknanya lari. Tamma yatimmu makna sempurna. Bukan atama. Atama makna menyempurnakan. Kalau tamma maksudnya sempurna, bukan sempurna rokok sempurna ya. Sempurna ni ada di Sabah satu tempat nama Sempurna. Habba yahibbu hubban makna mencintai hubban. Habba bukan yuhibbu, habba yahibbu hubban. Wa mahabbatan habibun mahbubun hibba la tahibba mahibbun mahibbun. Dari segi wazannya ada, dari segi isti'mal penggunaannya tak ada.
Selalu kita sebut daripada wazan ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Tayyib. Haqqa yahiqqu makna tetap, wajib. Khalla yakhillu, halla halla. Halla yahillu, hillan. Mana halal. Raqqa yariqu, dibis, tipis. Riqatan. Zalla yazillu, zilatan. Tiga huruf sahih. Mudha'af. Zalla yazillu zillatan. Gelincir. Syahha yashahu syuhan. Kikir, baqil. Kikir dan bakhil. Sahha yasihu sihatan. Sah, selamat. Sah, sihat. Dhalla yadillu dhalalan, makna sesat. Kalau adalla menyesatkan. Kalla yakullu kululan, makna tumpul, penat. Kalla, tumpul ataupun penat. Kita lihat latihan yang pertama di bawah. Yawma yafirul mar'u min akhihi. Yafiru, farra, yafiru bima'na fi'lul mudhari'. Adhabu ila al-Madinah atau al-Munawwarah ba'da tamami dirasati. Tamam daripada tamma yatimmu. Tamam adalah ismul masdar. Kemudian yang keempat, yang ketiga, at-talibul mujtahidu mahbubun. Pelajar yang bersungguh-sungguh mahbub, disukai. Nombor 4, al-mautu haqqun min Allah. Mati itu adalah perkara benar daripada Allah Subhanahu wa taala. La yahillu damul muslim, tak halal darah orang Islam. Yahillu fi'lul mudhari'. Al-julusu 'indal fuqara yurithu riqqatal qalbi. Duduk di samping fuqara mewarisi lembutnya hati. Riqqah daripada raqqa yariqu, riqqatan wa marqatan. Masdar mimi dia apa? Raqqa wa marqan. Okey. Ini bukan masdar mimi, tapi ini adalah ismul masdar. Nombor 7, zallat Aisyatu fi tariqi. Aisyah telah hilang di dalam perjalanan. Jadi diletakkan zalla yazillu. Bukan hilang, tetapi zalla adalah makna tergelincir. Zalla yazillu zillatan wa mazallan. Nampak zalla yazillu zillatan, tergelincir. Aisyah tergelincir dalam perjalanan. Minal muhlikat syuhun muta'un. Daripada perkara-perkara yang membinasakan adalah syuhun, orang yang tamak, muta'un lagi taat. Tamak dan taat itu juga termasuk orang-orang yang binasa, perbuatan yang menghancurkan. Sihatus salah bisyuruti wal arkani. Kesahihan solat itu dengan syarat dan rukun. Sihah daripada sahha yasihu, fi'al ismul masdar. La tattabi'u ad-dallin, jangan kamu ikut orang yang sesat. Ad-dallin adalah orang yang sesat. Boleh ad-dall, dallun daripada dalla yadillu dalalan wa madallan. Okey.
Maknanya apa? Sesat. Cukup sekadar ini dulu. Lepas ni kita nak masuk fi'il 3 huruf sulasi, tapi fi'il sulasi ajwaf dan juga fi'il misal. Kita berehat dalam 20 minit, 10.30 pagi kita bertemu kembali dalam sesi belajar bahasa Arab Al-Quran, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan tekan butang share. Pagi ni pengajian kita Nahwu dan juga Saraf. InsyaAllah tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa 10.30 kita akan bertemu kembali dalam slot tadabbur dan juga qamus Al-Quran. Saya mohon maaf di atas kesalahan yang telah saya sampaikan, kecuaian yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.